Dalam suasana politik Malaysia yang sering berubah, persoalan besar kini menghantui pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Adakah penggunaan undang-undang era kolonial seperti Akta Hasutan 1948 akan menjadi senjata makan tuan? Menurut para penganalisis, tindakan kerajaan yang terus menggunakan akta ini berpotensi mencetuskan kemarahan rakyat yang telah mengangkat Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN ke tampuk kuasa. Profesor Jayum Anak Jawan dari Universiti Malaysia Sarawak memberi amaran bahwa rakyat Malaysia bersedia menukar kerajaan jika mereka merasakan pemimpin tidak memenuhi janji reformasi. Menurut beliau, jika kerajaan gagal mendengar suara rakyat, mereka mungkin akan dihukum melalui proses demokrasi. Akta Hasutan 1948 sering dikaitkan dengan penindasan kebebasan bersuara. Undang-undang ini yang diwarisi daripada pemerintahan kolonial British memperkenalkan definisi luas tentang kecenderungan menghasut yang merangkumi tindakan mengkritik kerajaan atau institusi keadilan serta mempromosikan permusuhan antara kaum. Selepas rusuhan 13 Mei 1969, akta ini dipindah untuk memperketatkan sekatan terhadap ucapan awam. PH dalam manifestonya pada pilihan raya umum ke-14 berjanji untuk memansuhkan akta hasutan. Namun, setelah kembali berkuasa, kerajaan masih menggunakan akta ini. Dan keadaan semakin rumit apabila Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional PN, menjadi salah satu individu yang dikenakan tindakan di bawah akta ini baru-baru ini. Muhyiddin didakwa di bawah akta hasutan susulan kenyataan dalam kempen pilihan raya kecil Nenggiri yang dikatakan menyinggung perasaan kerabat diraja. Kenyataannya menuduh yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menghalang percubaannya untuk membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Perdana Menteri Anwar mempertahankan tindakan tersebut, menegaskan bahwa Muhyiddin perlu bertanggung jawab atas kata-katanya. Namun persoalan timbul sama ada kerajaan menggunakan undang-undang ini untuk kepentingan politik atau benar-benar untuk menjaga keharmonian negara. Syaza Syukri, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, turut menyuarakan kebimbangannya, menyatakan bahwa tindakan ini memberi peluang kepada pembangkang untuk menuduh kerajaan hipokrit kerana tidak menunaikan janji reformasi. Menurutnya, tiada kelebihan bagi PH untuk mengekalkan akta ini kecuali untuk menjaga hubungan dengan kerabat diraja. Isu pemansuhan akta hasutan juga menjadi medan pertempuran naratif politik Melayu. Bagi setengah pihak, undang-undang ini dianggap sebagai alat penting untuk melindungi dominasi politik Melayu daripada dicabar. Wong Chin Huat, seorang penganalisis politik, menegaskan bahwa ramai orang Melayu melihat akta ini sebagai perlindungan terhadap identiti dan kepentingan mereka. Jika kerajaan Anwar memasukkannya tanpa sokongan pembangkang, kerajaan mungkin dilihat sebagai menjual orang Melayu. Namun, Wong mencadangkan bahwa kerajaan boleh melaksanakan garis panduan yang lebih jelas dalam penggunaan hak akta hasutan bagi memastikan undang-undang ini tidak disalahgunakan sambil mengekalkan keharmonian tanpa kembali kepada gaya autoritarian. Isu ini bukan hanya mengenai satu undang-undang, tetapi juga persepsi rakyat terhadap kerajaan. Jika PH dan BN terus menggunakan akta ini, ia boleh mencemarkan imej reformasi yang mereka cuba bangunkan sejak 2018. Namun, jika mereka memansuhkannya tanpa sokongan meluas, mereka mungkin kehilangan sokongan pengundi Melayu yang masih melihat akta ini sebagai alat yang penting. Situasi ini menjadi lebih rumit dengan keperluan untuk menjaga hubungan baik dengan institusi diraja, terutama selepas kes yang melibatkan Muhyiddin. Syaza Syukri menambah bahwa persoalan sama ada rakyat Malaysia sudah bersedia untuk kebebasan bersuara yang lebih luas, terutamanya dalam isu 3R, perlu dijawab dengan berhati-hati. Persoalan sama ada
Kritikan terhadap isu-isu ini akan terus disamakan dengan hasutan atau akan ada peralihan ke arah kebebasan bersuara yang lebih matang masih belum terjawab. Pada akhirnya, isu akta hasutan ini lebih besar daripada sekadar satu undang-undang. Ia mencerminkan ketegasan antara janji reformasi kepentingan politik dan realiti budaya politik Malaysia. Anwar Ibrahim dan pasukannya kini berhadapan dengan dilema. Mereka boleh memilih untuk mengekalkan akta ini dengan beberapa pembaharuan kecil atau memansuhkannya sepenuhnya dan berisiko kehilangan sokongan segmen tertentu masyarakat Malaysia. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa rakyat Malaysia tidak takut untuk menukar kerajaan jika mereka merasakan pemimpin mereka tidak lagi berkhidmat untuk kepentingan mereka. Anwar Ibrahim dan barisan kepimpinannya harus memutuskan sama ada mereka bersedia untuk mendengar suara rakyat yang menuntut reformasi sebenar atau berhadapan dengan kemungkinan dihumban keluar oleh rakyat yang sama yang pernah mengangkat mereka ke tampuk kuasa.